amalan zaman berzaman. HPA herba pengawal al-wahidah, warisan khasiat pengawal sejati. Like, share dan komen dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Apa khabar hari ini bapa ibu, tuan-puan sekalian ya, di mana juga berada? Pak Haji doakan ya, hari ini baik-baik saja, tenang-tenang saja ya. Kita ni adalah insan yang sangat-sangat kerdil ya, dibandingkan dengan penciptaan Allah yang sangat-sangat besar, sehingga kan keberadaan kita itu dinilai dengan budi dan apa juga amalan yang kita lakukan ya. Berkata Ar-Rumi, aku ini terlalu kerdil sehingga kan hampir-hampir tidak nampak ya. Yang nampak itu ialah amalan yang kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah ya. Baik, pada hari ini Pak Haji nak cerita tentang jagung. Salah satu lagi kebesaran Allah SWT ya. Bila kita biasa tengok jagung ada di tepi-tepi jalan ditanam orang tu, kita nampak jagung saja. Sebab apa? Kita tak makrifah. Tak makrifah ni berartinya kita tak nampak keseluruhannya ya. Sama seperti orang buta tengok seekor gajah ya, yang ketika dia pegang pada kaki gajah, dia kata gajah itu sama seperti pokok kelapa ya, sebab dia tak nampak dia punya keseluruhannya. Nampak keseluruhannya itu disebut sebagai tasawur. Tasawur bukannya tasawuf. Tasawuf lain, tasawuf itu pelajaran hati ya. Tasawur ini gambaran. Bila kita nak bercakap tentang Islam, kita kena nampak tasawur Islam, gambaran Islam yang keseluruhannya. Bila kita nak cakap tentang pokok jagung, kita cakap tentang tasawurnya, tentang keseluruhan pada pokok jagung tersebut. Masya-Allah. Di manakah sebenarnya kekuatan pokok jagung ni sebenarnya? Sebelum itu mari Pak Haji tunjuk macam mana cara untuk kita melihat dengan satu pandangan makroskopik, dia panggil makroskopik, pandangan daripada luar, atau dipanggil sebagai doctrine of signature ya, tanda-tanda dia, bentuk dia dan sebagainya. Jadi daripada makroskopik ini, makro ya, bukan mikro, makro ni zahir yang nampak. Pokok ni kalau kita tengok daun dia, kita tengok daun dulu. Daun dia itu panjang macam daun padi juga. Macam daun beras jugalah. Jadi kemudian kita nampak urat daun itu selari ke hujung itu daun jagung. Begitu kita nampak, kita bayangkan batangnya pula itu ada berbuku-buku beruas-ruas. Subhanallah. Kemudian kita tengok dia ada jagung. Jagung dia itu ditutup oleh kulit jagung dan ada rambutnya di hujung. Itu kita nampak dah tu. Akarnya dia tak bentuk seperti akar yang tunjang, tapi akarnya itu mencengkam begitu. Ya, begitulah, agak sikit kasar akarnya itu. Lepas tu ada bunga, ketika dia berbunga, itulah dia jagung. Jadi oleh sebab itu kalau kita tengok jagung ini nak sama macam jali-jali. Mungkin kalau Malaysia panggil jali-jali, atau pokok jelai kalau tempat rumah Pak Haji itu, atau dia nak sampai pokok jali, pokok tasbih. Nanti ada hubungan tu. Sebab apa? Nanti insya-Allah kalau ada waktu Pak Haji nak cerita tentang kelebihan pokok tasbih itu, pokok jali-jali itu dalam pengobatan, sangat penting. Baik, kalau kita nampak ciri pohon macam tu, daunnya urat selari begitu, kita nampak itu disebut sebagai diuretik. Diuretik ni memperbanyakkan kencing. Sangat penting di dalam pengobatan, memperbanyakkan kencing. Jadi kalau kita ambil mana-mana bahagiannya, dia akan memperbanyakkan kencing, atau dia memberikan kesan diuretik. Kita ambil akar kita rebus, misalnya kita bagi minum, dia
akan memperbanyakkan kencing. Kita ambil satu yang jangan dibuang, iaitu batangnya. Batangnya itu juga bagus, direbus, minum dan dia akan banyak diuretik. Begitu juga dengan daunnya yang sangat bernilai tinggi dalam dunia pengobatan. Daun daripada daun jagung itu, Masya Allah. Kalau gitu kita tanam jagung untuk apa? Nak ambil apa? Biasanya orang akan ambil jagung. Tidak, semua digunakan. Cuma kita tak guna bunga saja. Bunga saja yang kita tak gunakan. Banyak ceritanya lagi. Nanti Pak Ju akan cerita satu-satu. Satu-satu kita klasifikasikan supaya kita dapat jelaskan. Baik. Cumanya di peringkat awalnya Pak Ju nak tunjukkan bahawa ada formula-formula bila kita sebut tentang setiap herba diuretik. Setiap herba diuretik itu ialah antipyretik. Antipyretik itu apa? Ininya membuang panas badan. Jadi kalau orang demam panas, apa yang kita nak gunakan? Gunakan rambut daripada hujung jagung tersebut. Rambutnya itu. Rambutnya itu dikeringkan, dibuat teh, diseduh dengan air panas atau dididihkan, diminum. Masya Allah, manfaatnya banyak sekali. Kalau Pak Haji nak baca dia punya manfaatnya. Cuma cukup peringkat awal dia ada herba diuretik antipyretik untuk hilangkan demam. Demam apa? Demam panas. Demam apa? Demam kuning. Demam kuning juga kita gunakan daripada rambut tersebut. Ya, kalau kita tak gunakan rambut, gunakan batang. Kalau kita tak guna batang, kita guna daun. Daun ini dia kita tak minum, boleh minum, tidak juga menjadi masalah. Jadi obat. Pasti jadi obat insya-Allah. Tapi orang buat rebus untuk mandi demam kuning. Kalau ada anak demam kuning, siapa demam kuning, daun itulah yang daripada daun jagung itulah yang kita rebus buat mandi demam kuning. Masya-Allah. Hebat sebenarnya daun daripada daun jagung ni boleh kita gunakan pelbagai jenis sebagainya. Akar pun macam tu juga. Ya, boleh kita buat untuk hilangkan demam panas. Okey, setiap herba diuretik ini ya, dia juga untuk semua jenis sakit sendi. Sakit sendi. Apa dia punya sakit sendi? Sakit apa? Arthritis, sakit sendi, sakit gout. Ya, gout juga kita gunakan daripada bahagian-bahagian yang Pak Haji ceritakan tadi. Ya, kita rebus, kita minum. Sebab apa? Bila dia kencing, dia keluar habis semua asid-asid dalam tubuh badannya itu. Yang jadi masalahnya ialah orang bila sakit dia tak mau kencing atau kencing sedikit. Jadi bila dia kencing sedikit atau dia tak mau kencing, mengakibatkan bahawa dia akan mengalami masalah di ginjal juga. Jadi oleh sebab itu bila kita ambil dia punya bahagian-bahagian yang Pak Haji sebutkan tadi itu, maka dia menyebabkan dia boleh kencing. Masya Allah. Baik, tadi Pak Haji sebut daun, Pak Haji sebut tentang akar, sebut pasal batang. Macam mana pasal jagung sendiri? Jagung sendiri tu nanti dulu ya. Jagung ni ada dua. Satu jagung yang kita makan jagung. Satu lagi jagung yang kita rebus, kita minum air dia. Duanya keputusan yang berbeza. Ya, duanya mempunyai keputusan yang berbeza. Tapi tak mengapa. InsyaAllah kita akan meneliti satu persatu dulu. Baik, yang ketiga, bila kita sebut saja bahawa setiap herba diuretik itu dia akan memecahkan batu karang. Itu dia. Sama seperti air yang lebat turun daripada langit, hujan, ya, kemudian mengalir di dalam longkang, menyapu semua kotoran dalam longkang. Begitu dalam tubuh badan kita, bila kita diuretik seperti dia menolak begitu, keluar habis batu karang. Sama ada batu karang di dalam empedu atau batu karang di dalam ginjal ataupun di kencing. Jadi oleh sebab itu maka cara untuk pecahkan batu karang ini dengan kita merebuskan daripada akar jagung, atau yang paling bagus ialah rambut jagung. Rambut jagung itu sangat-sangat bernilai, sangat-sangat mempunyai khasiat dalam dunia pengobatan. Itu dia. Dan begitu juga ya, setiap herba yang diuretik ini selain daripada menurunkan demam, selain untuk sakit sendi, selain untuk memecahkan batu karang, satu lagi
setiap herba diuretik itu dia adalah mempunyai untuk UTI, urinary tract infection, jangkitan di saluran kencing. Ini penting, kita harus mempelajarinya. Ya, sebab apa? Bukan hanya jangkitan, ada orang yang dia sudah tak boleh kencing. Ya, dia bangun-bangun dia tak boleh kencing. Ya, sama ada dia ada prostat, ada UTI, jangkitannya dan sebagainya. Jadi cara mengubatnya ialah apa? Dengan mengambil akar daripada akar jagung tersebut. Itu dia punya kaedah ya yang digunakan dalam pengobatan pada masa dulu. Alhamdulillah. Sebab apa? Dia adalah merupakan salah satu daripada anti radang. Anti radang. Ya, di mana jagung ni dia bertindak sebagai anti radang dan mengelakkan daripada pembengkakan prostat yang menyukarkan untuk kencing. Ya, itu di antaranya. Bukan hanya radang itu, radang ginjal juga. Banyak orang jadi radang ginjal. Radang ginjal itu menyebabkan kencingnya berbuih. Kencingnya berbuih. Jadi nak menandakan dah kelemahan sudah berada yang boleh menyebabkan berlakunya apa yang disebut sebagai kerosakan ginjal. Masya Allah ya. Kemudian seterusnya, apa yang Pak Haji nak sebutkan lagi, bahawa ada hubungan. Ya, ada hubungan di antara hubungan diuretik ini dengan penyakit jantung. Penyakit jantung. Yang ini yang Pak Haji nak terangkan di dalam ilmu pengobatan herba ni, dia ada macam mazhab juga. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanbali, mazhab Imam yang lain. Di dalam ilmu herba ni pun ada mazhab macam tu juga. Tetapi bukan mazhab tentang fikih, bukan. Mazhab artinya pandangan. Ada orang mengatakan tujuan ambil herba yang pertama ialah untuk blood circulation. Itu mazhab yang pertama. Kenapa kita ambil herba? Untuk blood circulation. Ini kita mula dengan jahil. Ada orang mengatakan bahawa pengambilan herba yang untuk detoksifikasi, detox adalah membuang keracunan di liver. Itu dia punya mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga mengatakan herba diambil, fungsi utamanya, fungsi nombor satunya ialah untuk colon cleansing. Colon cleansing. Dan mazhab yang keempat mengatakan herba diambil adalah untuk diuretik. Kalau kita boleh bagi herba diuretik, racun boleh keluar daripada semua seluruh tubuh badan kita. Sebab itu bagi mazhab ini, bagi pandangan ini, mereka menggunakan setiap kali membuat perawatan diberikan herba diuretik. Sama seperti satu produk yang Pak Haji keluarkan namanya Malax. Malax Indonesia panggil. Dia ada herba diuretik. Dia dibuat daripada akar, daripada pohon diuretik. Tapi kita tak buat daripada jagung, tapi Pak Haji gunakan daripada bambu. Bambu sama dengan jagung. Akarnya sama, ruasnya sama. Cumanya bambunya dia tak keluar buah. Tetapi sifatnya apa? Diuretik. Monocotyledon atau monocot. Ya, itu sama. Jagung dengan bambu. Jadi sebab itulah kesan diuretik itu kadang-kadang Pak Haji akan bagi kalau orang sakit mula-mula sekali. Apa yang kita nak beri? Pak Haji akan tengok dekat mata putih dia. Atau tengok atas lidah dia. Kalau atas lidahnya ada selaput putih tebal, atau di mata putihnya itu menandakan dia ada merah, warna merah, menandakan apa? Kepanasan dan tubuh badannya tinggi, maka Pak Haji akan bagi herba Malax dulu. Ataupun ada dua pertanyaan, dua petunjuk. Yang pertama, mudah tak tidur waktu malam? Dia kata susah tidur waktu malam, artinya dia panas, bagi Malax dulu. Yang kedua, adakah sakit sendi? Dia kata ya, saya sakit sendi. Sakit sendi. Maka dua jawapan ini, daripada dua petunjuk yang kita nak ambil itu, kita akan membuat keputusan untuk bagikan dia Malax. Kalau kita bagi kopi apa pun, kita suruh dia belikan herba Malax, masuk ke dalam kopi tersebut. Orang sakit lutut, bila dia minum kopi Radix, dia masuk Malax di dalamnya, dia hilang dia punya sakit lututnya itu. Kerana Malax ini dia mempunyai kesan diuretik yang kuat. Jadi itu di antaranya. Dan Pak Haji percaya bahawa tak ramai orang menggunakan bambu dalam pengobatan.
Pak Haji dah tengok dah. Ada sedikit di China, ada sedikit di India. Itu pun mereka guna sedikit saja. Cuma dalam penelitian, lihat ni. Dalam penelitian mengatakan bahawa bambu itu, akar buluh itu baik untuk jantung. Itu menarik. Dan untuk asam urat, ya, asam urat tu biasalah sebab dia diuretik, ya. Asam urat untuk demam, untuk arthritis, untuk buang asid, itu memang dah perkara biasa sebab setiap herbadiuretik, antipiretik, anti-inflamasi, ya, anti peradangan, itu perkara biasa. Tetapi yang Pak Haji nak sebutkan ini ada hubungan dengan sakit jantung. Ini ada dalam penelitian bahawa jagung itu juga herbadiuretik untuk sakit jantung. Ya, kalau banyak orang makan jagung selalu, dia tak kena sakit jantung. Sebab itu jagung itu dia juga sebut sebagai jantung. Orang tak sebut buah jagung. Atau orang tak sebut biji jagung. Tak tahulah istilah, kalau ambil istilah tradisional Melayu di tempatnya Pak Haji, orang panggil jantung jagung. Macam jantung pisang. Ya, jadi sebab apa? Istilah panggilan jantung ni sebenarnya bukan nak tunjuk kata dia tu macam jantung, bukan. Nak tunjuk dia ubat jantung. Sudah terdapat satu kefahaman yang sudah diselaraskan, jagung untuk sakit jantung. Mana ada zaman orang dulu sakit jantung? Tak ada. Sakit jantung muncul bila orang sudah tak mula makan jagung. Jagung itu dia ada satu pelindung yang sangat-sangat hebat, ya, yang Pak Haji tuliskan dekat sini, dia panggil glutathione. Ini salah satu daripada yang boleh melindungi, yang mengeluarkan keracunan, ya, mengeluarkan dia punya keracunan di dalam kita punya hati dan tubuh badan kita. Jadi makan jagung, dia buang racun dalam tubuh badan kita. Kalau boleh kita kena makan jagung untuk melindungi jantung. Dan salah satu yang selalu Pak Haji lihat kalau orang bincangkan masalah jagung ni, orang ketinggalan mencari satu sumber kekuatan. Apa dia? Selenium. Memang betul di dalam jagung ada vitamin, mineral yang kaya dengan mineral. Tetapi satu perkara Pak Haji nak sebutkan, dialah selenium. Selenium itu seperti mana yang Pak Haji sebutkan, biasanya kedapatan di tanah-tanah gunung Merapi. Biasanya ada. Tetapi Allah selamatkan bagi tanah-tanah yang tak ada gunung Merapi ini, selenium dia muncul di dalam jagung. Macam mana jagung boleh ada di atas tanah yang bukan di bawah, bawahnya ada gunung Merapi? Ini sangat dahsyat. Pak Haji pun tak habis fikir sebenarnya. Ikan. Apabila telah selesai kita musim bendang, ya, dah selesai dah. Sudah kering dah. Sudah tidak ada apa lagi, keringnya pula sudah mengambil masa yang panjang. Yang panjang lah, kadang-kadang 5 bulan kering, berdebu kawasan bendang tersebut. Tiba-tiba hujan turun satu malam. Besoknya di bendang tersebut sudah ada ikan. Okey, Pak Haji bolehlah menerima orang kata, sebab ada telur-telur ikan duduk di dalam bendang tersebut. Ikannya itu bukan kecil, besar-besar. Oh, mungkin kata daripada sungai lah, kata tempat itu tidak ada sungai. Jadi apakah ikan tu jatuh daripada langit? Ya. Apakah ikan tu membesar ketika jatuh dari langit, ataupun ikan tu datang daripada mana? Yang ini yang Pak Haji nak kongsikan. Macam tu juga dengan selenium yang ada di dalam jagung. Ya, ketika manusia dilahirkan, Allah bekalkan pada manusia itu jantung. Di mana pembentukan jantungnya? Dalam perut ibunya. Siapa yang membuat jantung tersebut? Allah. Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan pendengaran. Siapa yang buat? Allah. Allah lengkapkan pada jagung itu selenium. Siapa yang lengkapkan? Allah. Untuk manusia bersyukur.
Selenium ni dipanggil the powerful antioksidan. Dialah yang melindungi banyak ni. Selenium ini adalah merupakan sebagai anti-cancer yang sangat-sangat baik. Ya, memanglah dulu kalau kita biasa dengar satu peribahasa, berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak. Berartinya padi belum keluar lagi, sebab dulu setahun sekali menanam padi ni, tapi sekarang ni dah 2 kali setahun. Tetapi menanam jagung itu, berjagung-jagung dulu, makan jagung dulu. Makan jagung dulu, sayur jagung. Ni nampak ni jagung ni, sayur jagung. Oi, ni enak sekali ni. Jadi makan jagung itu, berjagung-jagung dulu. Tetapi sebenarnya, tahukah kita bahawa dengan ketiadaannya padi 2 kali setahun, padi sekali saja setahun, tetapi di antara musim yang kedua itu ditanam dengan jagung, jagung itu adalah salah satu siri penyelamatan pada kesihatan kepada petani-petani. Ketika kita sedang menangis, Allah sedang menolong kita. Ya. Jadi oleh sebab itu, jangan pernah kita merasakan bahawa kita sebuah kekurangan. Masih hidup, masih kuat, walaupun makan jagung, kerana jagung itu menyelamatkan. Dia selenium, dia kaya dengan selenium. Allah bekalkan dia selenium. Tumbuh di mana pun dia kaya dengan selenium. Jadi kalau begitu, teorinya Pak Haji yang mengatakan kekuatan herba itu terletak di bumi mana ia tumbuh, itu tidak tepatlah. Sebab apa? Kalaulah jagung itu, setiap jagung itu ada selenium, tumbuhlah di bumi mana pun, berarti ada selenium. Sedangkan Pak Haji mengatakan herba itu kekuatannya berada kepada buminya. Yang mana satu betul? Kalau sudah ada di mana pun ada selenium, jadi di mana pun boleh kita ambil. Tidak mengira bumi mana dia tumbuh. Bagaimana untuk kita faham ini? Baik, kita mesti faham di dalam kehidupan habitat, dia panggil habitat ni, dia panggil bi'ah. Bi'ah ini ialah situasi yang mendokong, ya, yang menceritakan tentang kekuatan sesuatu herba itu bergantung kepada buminya itu, ialah mengambil daripada kurma ajwa yang hidup di antara 2 batu hitam, iaitu di Madinah. Ya, dan bi'ah-bi'ah yang ada ini suasana-suasana yang menyokong. Misalnya apa dia? Buah kurma sudah tentulah terbaiknya di tanah Arab, di tanah kering. Sebab kurma itu memerlukan satu musim kering, musim panas untuk memasakkan buahnya. Harum manis sesuai di mana? Di perseruan, sesuai di tempat Pak Haji, di negeri Perlis. Di negeri lain susah. Ya. Jadi begitulah selenium ini, dia ada pada jagung. Jagung tumbuh di tempat yang dia sendiri tahu dia di mana tempat ia boleh tumbuh. Maka Allah menjadikan dia subur di tempat yang kaya dengan selenium. Jadi itulah Masya Allah yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita, khususnya untuk dijadikan obat. Masya Allah. Kemudian Pak Haji nak sebut juga daripada jagung ini. Baik, yang pertama sekali, kalau kita makan jagung. Yang kedua, kalau kita ambil di jagung itu, dia baik untuk demam nifas. Demam nifas. Apa tu demam nifas? Demam bila dalam keadaan nifas. Ya, ada orang yang bila dalam nifas ni, lepas bersalin dia demam. Maka pengobatannya ialah daripada jagung. Jagung itu kita ambil apa? Ambil daripada akarnya, batangnya, ataupun kita ambil daunnya, rebus mandi. Ingat, daun untuk mandi, dan ambil daripada rambutnya untuk kita buat teh seduh. Setelah itu barulah kita makan jagungnya. Ya, itu adalah di antaranya bagaimana demam nifas. Demam nifas ini selalunya kalau ibu yang ada masalah demam nifas, dia nanti dia tak sihat. Dia nak jadi penyakit, ada masalah hormon, meroyan. Ya, dan dia akan jadi sejuk saja di kakinya itu.
Dan dia akhirnya dia tak sihat, dia tak gembira, dia muram, dia kemurungan. Jadi oleh sebab itu dia kena ambil sesuatu yang panas. Apa dia? Salah satunya herba malaks. Herba malaks tersebut. Herba malaks itu ialah herba untuk bagi dia diuretik. Diuretik ni dia buang air kencing, dia minum lagi. Ada dua sebenarnya. Diuretik bukan hanya buang air kencing ya, tetapi dia adalah untuk mendatangkan rasa haus untuk minum air. Kalau orang tu kencing banyak, dia panggil polyuria. Polyuria ni kencing banyak dan dia tidak haus. Itu akan jadi dehydration. Jadi dia perlu kencing banyak dan minum banyak. Macam mana dia nak kencing banyak, minum banyak? Dia kena ada herba malaks. Malaks ni dia menjaga ginjal kita. Ginjal kita tahu bahawa dia adalah organ yang sangat-sangat penting untuk panas badan, untuk cuci darah. Ini sangat-sangat penting di ginjal. Jadi oleh sebab itu, di dalam semua herba ini, herba yang mempunyai satu fasilitas untuk menjadi penyejuk pada tubuh badan itu ialah jagung. Jagung. Jadi beli saja, ya. Baik, macam mana kalau kita ambil tebu? Bukankah tebu juga ada ruas, ada akar, sama juga daunnya seperti jagung, ya. Perbincangannya panjang lagi tu. Perbincangannya akan melebar lagi. Nanti akan Pak Haji sebutkan. Okey, kemudian dia seterusnya, dia bagus untuk orang yang keguguran. Keguguran. Jadi kalau orang tu ada masalah keguguran, maka kita mandikan dia dengan daun jagung. Mandi. Ya, sebab itu dan kita ambil herba malaks tu untuk cuci. Sebab apa? Biasanya orang ada keguguran, kadang-kadang plasenta tu dia pecah. Dia tertinggal. Sama juga seperti orang melahirkan anak, kadang-kadang plasenta atau uri tertinggal, menyebabkan dia bleeding saja, bleeding. Ya. Di mana nifas itu patutnya, kalau kita tengok dari mazhab Imam Syafi'i, paling cepat nifas itu keluar sekaligus keluar bersama dengan anak, lepas tu berhenti. Itu yang paling cepat nifas. Kebiasaannya 40 hari 40 malam. Dan paling panjang nifas ialah 60 hari 60 malam. Kalau lebih pada itu tidak lagi disebut sebagai nifas, yang dipanggil sebagai darah istihadah. Ya, wajib padanya dia nak solat dan juga sebagainya. Tetapi apa yang Pak Cik nak sebutkan sini, bahawa kalau kita ambil herba malaks tu, dia cuci darah itu keluar, khususnya pada orang yang keguguran. Keguguran ini lebih teruk daripada bersalin sebenarnya. Ya, keguguran kalau sudah anak itu sudah besar misalnya, dia gugur, sakitnya itu lebih parah daripada sakit bersalin biasa. Sebab dia tidak mengikuti satu proses bulan yang sempurna. Jadi harus dirawat. Macam mana kita nak merawatnya itu supaya bersih, ya, supaya dia tidak kena sakit sendi apa? Itulah herba malaks. Malaks itu untuk ubat keguguran bagi wanita-wanita yang gugur. Jadi itu yang kita berikan. Jadi apa yang Pak nak sebutkan di sini, bahawa kalau kita lebih baiklah, kalau kita sudah faham tentang jagung, kita ambil herba malaks. Sebab apa? Sebab boleh juga kita ambil terus juga boleh juga, tetapi untuk disiplin kita ambil dalam bentuk kapsul herba malaks ini. Inilah antaranya yang Pak Cik nak sebutkan, bahawa rambutnya, daunnya, dan kita boleh juga ambil daripada ni tongkol muda ni. Ini juga boleh guna sebagai obat. Yang Pak Cik sebutkan tadi untuk radang ginjal, ya, untuk batu dalam hempedu, untuk batu dalam ginjal, untuk jantung, sakit jantung, subhanallah, guna herba malaks. Kalau tak ada malaks, ini, atau gunakan dia punya daunnya ataupun rambutnya. Daun, tapi ingat, daun untuk mandi, ya, daun untuk mandi. Begitu juga untuk kencing kurang lancar, masalah kencing yang tak lancar.
Banyak sekali orang bertanya dekat Pak Haji, macam mana masalah kencing yang tidak lawas ya? Itu apa? Maleks kita. Maleks adalah diuretik salah satunya. Begitu juga demam nifas. Begitu juga dengan keguguran. Boleh digunakan untuk keguguran. Dan dia ini juga sebenarnya jagung ini dia mempunyai magnesium. Ya, magnesium. Dan jagung tu sendiri kalau kita ambil dia, kita tengok kan dia ada banyak biji-biji dia gitu, ada biji-biji ni, dia seperti mata, dia melindungi mata daripada rosak. Ya, dia mempunyai satu bahan yang melindungi mata daripada rosak. Rosak sebabkan apa? Sebab cahaya, ataupun orang panggil silau. Macam mana nak hilangkan silau ya? Silau pada mata kita, ambil herba maleks, ambil jagung. Ya, itu dia menghilangkan silau pada mata kita, insya-Allah. Ada satu lagi yang Pak Haji nak sebutkan di sini, ya, bahawa dia baik untuk pesakit kencing manis, tapi masa sudah tamat ya, 30 minit yang pertama. Okey, kita bagi laluan pada iklan. Terima kasih. Berita baik untuk semua penggemar makanan sejuk beku. HPE International maju setapak lagi ke hadapan. Kini dengan kepelbagaian produk sejuk beku. Sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang tiba tidak lama lagi. Produk-produk yang dikeluarkan daripada frozen food Pak Haji akan menggempur pasaran. Samosa ayam daging, samosa ayam kampung, kari pap ayam, popia, bobola ayam, nugget ayam, ayam perap, wings, drumstick dan lain-lain, kulit popia, daging burger ayam, daging bakso ayam, dan ayam sejuk beku mengikut bahagian ayam. Nantikan kemunculannya di Radix Halman dan dapatkan melalui pengedar-pengedar kami di seluruh negara. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah. Jadi betapa banyak sekali kita tengok daripada jagung ya. Jadi untuk lebih spesifik Pak Haji nak terangkan ya, supaya kita dapat buat sesuatu yang bermakna ya. Jadi Pak Haji nak spesifikkan bagaimana menyediakan obat dengan menggunakan daripada rambut jagung tersebut. Yang pertama sekali, bagaimana cara nak sedianya. Di mana rambut itu kita ambil lah lebih kurang dalam 2 atau 3 daripada buahnya itu ya, kita ambil, kita masuk ke dalam air, kita rebus ya, kita rebus air dalam lebih kurang dalam 1 liter untuk kurang lebih dalam di dalam kurang lebih di dalam 2 ataupun 3 rambut tersebut yang kita ambil daripada buah ya. Kemudian kita rebus sampai mendidih, kemudian kita biarkan dia dingin, kita tapis ambil airnya. Itu pun dah cukup dah. Ya. Jadi kalau kita nak ambil akar tu agak mungkin nak kena pergi gali akar sebagainya. Jadi untuk lebih praktikal, simpan rambut jagung ini. Ya. Jadi apakah dia kelebihannya? Jadi di sini Pak Haji nak spesifikkan. Yang pertama, dia adalah baik sekali kerana dia mempunyai vitamin K ya, vitamin K, vitamin K. Vitamin K ni seperti mana yang telah Pak Haji sebutkan, kalau orang tu ada keguguran, dia berlaku ketumpahan darah yang banyak. Macam mana kita nak berhentikan tumpah darah yang banyak tu, pengeluaran darah yang banyak itu, dia ambil daripada vitamin K lah, vitamin K. Yang ada di mana? Di dalam air yang kita rebus daripada rambut jagung tersebut. Itu sangat-sangat penting. Ya, jadi itu adalah poin yang pertama untuk luka selepas bersalin ataupun luka juga
dalam masa keguguran. Ya, ingat ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang Pak Haji nak sampai kat sini ialah untuk pesakit kencing manis. Ini terbaik. Sangat-sangat terbaik, di mana kita ambil daripada rambutnya itu juga yang kita rebuskan, kita minum. Kerana dia ini mempunyai banyak, ya, maksudnya mineral-mineral ataupun bahan-bahan vitamin-vitamin yang ada dekat situ yang boleh bertindak untuk meningkatkan kepekaan di sudut pankreas mengeluarkan insulin. Sehingga kan kalau kita nak bandingkan dengan banyak herba-herba yang ada dekat luar tentang penyakit kencing manis itu, salah satu herba yang tidak pahit yang boleh menurunkan gula yang cepat ialah daripada rambut, daripada jagung ini. Sangat-sangat cepat. Ya, apatah lagi ya kalau kita tengok bacaan gulanya tak stabil, sentiasa tinggi. Maka cara dia mesti ambil daripada rambut jagung tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga efektif sangat ni untuk menurunkan kolesterol. Ya, janggut ataupun rambut daripada jagung tersebut boleh menurunkan kadar kolesterol yang sangat-sangat cepat kalau kita gunakan tehnya itu. Jadi kalau orang ada kolesterol yang cepat marah, yang dia pergi tengok dalam tesnya itu mendapati bahawa low density lipoproteinnya itu tinggi, ya, maka gunakanlah teh ini. Subhanallah, sangat mudah ya, sangat simple dan sebagainya. Kemudian juga Pak ulangkan yang keempat ialah jantung. Jantung ni besar ni khasiatnya itu. Ya. Jadi kalau kita ambil dia akan memperbaiki jantung kita. Jantung kita tak jadi radang, dia tak jadi panas, dia tak jadi cepat, dia akan jadi stabil, dia akan jadi tenang. Itu di antaranya. Kemudian dia mengandungi vitamin C yang tinggi. Rambut jagung itu mempunyai vitamin C yang tinggi. Jadi kalau kita nak ambil vitamin C ini, kita tak boleh rebus, tapi kita guna air hangat, air panas. Iaitu kita ambilnya, kita masukkan ke dalam air panas, lepas tu ditutup. Dan ditutup di atasnya dengan piring, di atas gelas tersebut. Itu cara mengambil vitamin C daripada rambut jagung. Juga banyak. Kalau vitamin C ni banyaklah untuk masalah stres, untuk masalah kulit, untuk penyerapan juga kepada yang lain-lainnya. Dan dia ini sangat efektif dalam kajian dilakukan untuk menurunkan berat badan. Jadi salah satu daripada herba menurunkan berat badan selain daripada asam glugur, ya, selain daripada gunakan pokok pare, pokok peria, selain gunakan zaitun, salah satunya ialah rambut jagung tersebut. Masya Allah, ya, begitu tinggi sekali, begitu banyak sekali khasiatnya. Kemudian seterusnya dia juga untuk gout, untuk arthritis. Pak Haji dah sebut tadi, untuk arthritis, untuk gout, ya, kita gunakan. Jadi apabila gout itu dah mula hilang, kita kurangkan sedikit-sedikit lah. Jadi alhamdulillah, ya. Kemudian dia bagus untuk pencernaan. Air daripada rambut jagung tersebut baik untuk jadi pelawas. Itu lagi menarik, ya, lagi menarik. Dan kemudian dia juga bagus untuk buah pinggang, mengelak, melindungi buah pinggang daripada rosak. Hari ini banyak dah orang guna mesin hemodialisis, ya, macam mana cara dia untuk menghilangkan daripada dia rosak, ya, untuk menghilangkan buah pinggang berosak. Jadi di sini tolong ambil perhatian. Pak Haji nak bagi satu tip besar. Satu tip besar di dalam dunia pengobatan herba, bagaimana orang yang sudah hemodialisis boleh tinggal. Orang yang sudah guna hemodialisis, satu hari dia tidur untuk buat hemodialisis itu 4 jam, ya, kemudian dia terpaksa guna seumur hidup, 1 minggu 2 kali, macam mana boleh tinggalkan? Ini belum ada lagi yang tahu, belum lagi diterjemahkan, belum lagi diperbahaskan. Kalau untuk repair ada, iaitu albumin,
bagi sama BCO tu untuk repairing, tapi nak tinggalkan mesin hemodialisis macam mana? Baik, tulis bahawa dia kena gunakan daripada pucuk daripada pokok kaca beling, pecah kaca. Kaca beling lah. Bahasa Jawa ya. Kaca beling itu pecah kaca lah maksudnya. Pokok yang daunnya itu orang panggil keji beling juga. Keji beling. Keji beling itu pecah kaca jugalah. Jadi daunnya itu kasar. Selalunya orang buat untuk pecah batu karang. Orang buat untuk pecahkan batu karang. Ingat pesanan Pak Haji ya, ambil daun itu blender. Pucuk lagi bagus. Kalau tak nak pucuk, ambil daun tua boleh. Blender. Ambil setiap hari. Dia tak perlu buat hemodialisis lagi. Itu penemuan yang paling besar dalam dunia pengobatan. Ya, jadi ambil setiap hari. Kalau ada depan rumah lagi bagus. Kunyah saja. Ambil pucuk, kunyah. Dia satu hari dia tak perlu hemodialisis lagi. Sebab dia ada dua fungsi. Yang pertama, memang pun pokok itu daripada segi kita tengok makroskopik, dia macam kaca yang pecah. Kalau kita pegang dia kasar. Kalau kita makan begitu, pasal luka juga di sini ni. Itu yang Pak Haji kata kena buat blend ya. Tetapi kalau boleh kunyah pucuknya, itu lebih baik. Jadi kasar itu digunakan, pokok keji beling ini digunakan untuk memecahkan batu karang. Semua orang tahu itu. Gunakan pecah batu karang. Dia pun seperti batu-batu kaca. Ya, itu ada di antaranya makroskopik dia. Tetapi yang tak ramai orang tahu ada dua rahsia dekat pokok tersebut, iaitu yang pertamanya yang digunakan oleh ahli-ahli herba. Yang pertamanya ialah untuk kanser payudara. Dulu Pak Haji ada membuat satu produk, Pak Haji namanya kanser ibu. Kanser ibu tu menggunakan keji beling 100%. Memang alhamdulillah. Kalau kita blend buat jus lagi bagus. Dan kanser ibu ini masya-Allah juga kita gunakan. Yang kedua, yang orang tidak tahu bahawa pokok ni ialah untuk yang sudah guna mesin hemodialisis. Bila dia guna mesin hemodialisis, dia sudah tak perlu lagi. Selepas dia guna pokok ni berapa lama, akhirnya hilang. Dia sudah tak jadi letih lagi dah apa sebagainya. Buah pinggang ya, dia menjaga buah pinggang. Mereka yang nak jaga buah pinggang sering-seringlah makan ni. Ya. Daripada kapsul ni. Nanti insya-Allah Pak Haji buatkan kapsulnya itu untuk memudahkan kita makan. Ya. Tetapi yang baiknya kalau kapsul tu ada, kita buka, masuk ke dalam air panas, kita minum. Sebab itu Pak Haji kata likul lidain dawa, setiap penyakit ada ubat. Jadi kena rajinlah, kena menanam depan rumah. Kita dah kena penyakit tu, tanamlah di depan rumah. Dah kena rosak buah pinggan, nak cuci setiap hari, tanam depan rumah, ambil makan. Macam tu juga dengan pokok pegaga. Pokok pegaga ni bagus sekali. Ya. Jadi begitu juga dengan pokok jagung. Pokok jagung ni kita tengoklah tempat mana orang menanam jagung organik yang tak gunakan racun. Itu istimewanya guna POC, tak guna racun. Jadi ambil dia punya rambutnya itu. Ambil rambutnya itu. Ya, banyak orang jual di tepi-tepi jalan, jual jagung tu. Ambil, kulitnya pun sama juga. Kulit sama khasiat juga dengan rambutnya itu. Tapi rambut tu lebih berkesan. Ya. Dan banyak kekuatan dia duduk pada rambut tersebut. Jadi kalau orang tanya di manakah kekuatan jagung, pada isinya kah atau pada rambutnya? Pada rambutnya. Untuk tujuan pengobatan lah. Kalau untuk makan, kita tak makan lah rambutnya pula. Sebagai makanan, orang makan jagungnya tu. Itu betulkan sikit itu. Ya, itu antaranya untuk buah pinggang. Jadi oleh sebab itu maka ada satu lagi, iaitu orang yang mempunyai orang yang merokok. Macam mana kita nak hilangkan kesan nikotin yang ada di dalam paru-paru? Macam mana kita nak bersihkan paru-paru orang yang merokok? Kerana orang merokok ni, walaupun akhirnya ending dia, kita akan lihat dia akan kena penyakit paru-paru. Paru-parunya akan jadi masalah endingnya sebelum dia meninggal, kerana dia merokok.
Dan orang merokok ni kalau dia sakit, dia mula jatuh sakit, dia susah untuk ubat. Sakit apa pun. Sebab apa? Sebab sistem badannya itu lemah. Lemah di mana? Lemah di paru-paru dia. Bila paru-paru lemah, sama seperti COVID-19. Lemah di paru-paru, dia akan membuat serangan di paru-paru. Jadi bila dia kena kepada serangan paru-paru ini, serangan penyakit itu dia suruh kita tidur. Betul. Penyakit itu dia akan buat kita jadi tidur, nak tidur. Sebab apa? Sebab memang kuman itu dia hendakkan kita tidur. Bila kita dah mula tidur, maka kuman itu akan mula menyerang habis-habisan. Jadi sebab itulah maka kita tengok, kita tengok macam mana cara dia akan serang di bahagian paru-paru untuk orang itu tidur. Tetapi kalau orang tu bergerak, dia tak jadi. Jadi sebab itu bila kita kena COVID-19 ini, kita tak boleh tidur. Dia mesti bergerak. Sebab tu orang tu solat itu, dia akan membuatkan dia akan hilang dia punya mukosa itu. Itu adalah satu perlindungan yang Allah ajar kepada kita. Baik. Jadi begitu juga dengan orang yang isap rokok. Orang isap rokok ni besok dia akan jadi dia akan jatuh dan tertidur dan dia tak mau bangun. Dia akan jadi lemah. Jadi masa dia tak bangun itulah masa dia akan dihabiskan. Jadi oleh sebab itu maka dia kena cuci dulu nikotin yang ada di dalam paru-parunya. Macam mana? Dia kena gunakan apa disebut sebagai, dia kena gunakan daripada rambut, daripada jagung ini yang mengandungi beta karotin yang tinggi. Beta karotin yang tinggi ini selain daripada kita tengok ada dalam carrot ataupun wortel, dia ada di dalam rambut di mana-mana, rambut di dalam rambut jagung. Jadi kita rebuskan itu bagi minum. Jadi kalau orang tu ada batuk tu bahasa paru-paru suruh dia tidur. Sebab masa tidur tu penyakit akan mula berdatangan pada dirinya. Maka kita kena bertanya dia, kalau kamu batuk ni jujur saja, apakah kamu pengisap rokok berat? Maksudnya rokok berat ni maksudnya rokok banyaklah kerap minum. Sewaktu kamu muda dahulu, ya. Atau sekarang juga masih menjadi perokok aktif, ya. Berartinya dia kena rawat dengan ini, dia rambut jagung. Kalau dia makan ubat batuk lain, tak mau sembuh. Tak mau. Jadi oleh kerana dia adalah bentuk beta karotin ini, dia juga akan musnah. Jadi macam itulah, macam yang Pak Haji kata, tuang air panas, masukkan dia situ, tutup. Lepas tu minum selalu sampai dia pulih semula paru-paru tersebut. Pulih semula paru-paru tersebut. Ini masya-Allah, Allah jadikan obat pada jagung ni sangat-sangat luar biasa, masya-Allah. Kemudian dia juga untuk penyakit kardiovaskular, penyakit kardiovaskular. Penyakit jantung, darah tinggi, ada hubungan dengan ginjal, itu telah pun Pak Haji sebutkan. Bahawa oleh sebab itu maka jagung ini jangan kita tengokkan sepele. Jadi kita boleh ambil jagung tersebut, buahnya pun dah boleh dah. Tetapi yang Pak Haji spesifikkan ini ialah daripada rambutnya. Buah pun mempunyai kesan, tapi taklah sekuat ini kita ambil. Yang lebih kuat lagi adalah apa? Air rebusan. Air rebusan jagung tu yang jadi obat yang lebih kuat lagi. Sebab itu airnya. Kemudian yang lebih kuat lagi ialah rambutnya. Buah, air rebusan dan juga daripada rambutnya. Tetapi kalau kita nak terus lagi, boleh guna akarnya, boleh gunakan batangnya. Kalau untuk mandi, mandi ni pun banyak orang yang tak percaya bahawa rawatan cara mandi. Kalau kita kata rawatan untuk sauna yang terbaik ada dua. Yang pertama daripada pokok rue, pokok pine, pokok cypress. Cypress itu pokok pine, pokok cemara. Kalau di sini dia panggil pokok rue sebab dia bunyi rue, pokok rue. Kalau di bahasa surat-surat, cemara. Di pohon cemara ku tuliskan
rasa cinta. Macam tu. Orang dulu dia duduk bawah pokok cemara tu bercinta. Oh, tak boleh macam tu ya. Dia nak cinta apa pun, kahwin dulu. Itu dia. Kemudian pula daripada batang pokok ru tadi ni, dia ada resin. Resin itu menghilangkan kecanduan narkoba. Resin sikit saja ya. Sekarang ni sudah sampai orang ambil resin tu disuntik ke dalam kelangkaan darah nak hilangkan keracunan. Tapi kita nak cari resin mana? Pak Haji pergi tengok tempat pembuatan resin di Pakistan daripada pokok cemara ni. Ya, macam mana mereka ambil, mereka satu kawasan penanaman pokok cemara besar tu, kalau orang tu mencuri aja habis, masuk penjara. Sebab itu adalah hasil yang paling tinggi. Resin tu digunakan. Tetapi orang dulu dia tak guna resin itu terus, tapi dia guna buahnya. Dia panggil nenas batu. Nenas batu tu bukan buah nenas, bukan, tetapi dia adalah buah cemara, buah pokok pine. Jadi kita kena naik kat Gunung Jerai ni ada. Ya, ada dia punya pokok pine yang dipanggil nenas batu. Begitu juga dengan kulitnya. Dia ambil kulitnya, dia buat sauna. Sauna atau direbus, dia buat mandian untuk orang yang kecanduan narkoba. Sebab apa? Sebab dia menghilangkan. Resin tu dia menghilangkan. Masya Allah. Bila kita cakap pasal resin ni getah. Ya, cuba kita fikir. Yang pertama, resin yang pertama apa dia? Nah, itu yang kita panggilkan propolis, tu resin. Yang kita panggil getah daripada pokok jambu monyet, itu resin. Cuba kita fikir-fikirkan. Getah daripada pokok pine, itu juga resin. Apa kurangnya dengan gaharu? Gaharu itu resin. Gaharu terbentuknya daripada itu resin, minyak wangi, yang paling wangi gaharu. Sudah gaharu cendana lagi. Sudah tahu bertanya lagi. Itu yang antaranya. Itu peribahasa-peribahasa dululah ya. Masya Allah. Baik. Jadi itu adalah antaranya. Jadi cara dia nak detoxkan, nak keluarkan racun dalam tubuh badan ini, iaitu gunakan daripada gaharu. Gunakan daripada pokok pine. Minta maaf, pokok pine. Cerita pasal pokok pine ni banyak cerita lah. Jadi nanti satu hari kita lihat di mana bahtera Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ni pun Pak Haji fikir tak habis. Macam mana Nabi Nuh buat kapal besar daripada pokok pine, kemudian ambil binatang-binatang duduk di dalamnya. Apa yang dia beri makan kepada binatang tu di atas perahu tersebut sampai boleh hidup? Ya, apakah dia guna POC? Ya, POC untuk nak mempertahankan. Wallahu alam. Ini yang kita tak boleh fikir. Sudah tentulah kalaulah binatang tu dah banyak, najis yang banyak, sudah tentu akan membusuk di atas kapal tersebut. Tetapi macam mana Nabi Nuh AS diberikan pengetahuan untuk merawat binatang-binatang tu yang tak mati, dan najisnya juga tidak ada bau. Najis tak ada bau ni POC. Macam mana caranya Nabi Nuh berkomunikasi dengan haiwan-haiwan tu? Harimau macam mana nak berkomunikasi? Macam mana nak duduk setempat pula tu? Fikir banyak tak habis. Bagaimana teknologi ini digunakan? Kapal yang dibina oleh Nabi Nuh bentuknya seperti apa? Cuma yang kita tahu dia dibuat daripada kayu pine. Itu saja yang kita tahu. Sebab apa? Sebab sudah ada dia punya fosil kapal tersebut. Cumanya yang kita fikir tu macam mana tidak sampai hari ni orang nak buat kapal pun pecah di tengah laut sebagainya. Ini dalam gelombang besar. Mempunyai kemampuan untuk mengawal haiwan, mempunyai kemampuan untuk kontrol, dan makanan haiwan tu macam mana? Ada yang kata 40 hari di atas air tu. 40 hari tu makan apa?
Takkan binatang semua berpuasa? Apa yang disediakan? Kalau disediakan, katalah ada unta. Unta ni ada rumput cukup tak? Katalah ada sapi, katalah ada kambing. Susah nak fikir. Gelombang ini bukan gelombang kecil. Atas Gunung Jerai pun sampai. Nanti datang kita tengok fosil daripada kerang tu atas Gunung Jerai ni. Fosilnya dalam gua-gua. Sini sekarang jadi gua. Jauh di sebelah bawah tu. Tetapi atasnya ada kerang. Orang naik di Gunung Himalaya, jumpa kerang di atas Gunung Himalaya. Siapa bawa kerang pergi duk makan atas Gunung Himalaya? Pergi duk masak kerang pula. Bakar kerang. Makan di atas Gunung Himalaya. Macam mana kita nak banyak? Bukan sikit, bertantan. Bertantan macam mana? Takkan bawa kerang bertantan naik pergi duk makan di atas Gunung Himalaya? Itulah kekuasaan dan kekayaan milik Allah. Ya, itu di antaranya. Baik. Pak Haji dah cerita dah semua ni. Tapi apa sebenarnya yang Pak Haji nak sampaikan? Sebenarnya yang Pak Haji nak sampaikan, kalau susah nak dapatkan rambut jagung ni, payah ambil herba malek saja. Itu ya kunci dia, cerita dia. Panjang-panjang 1 jam, kenapalah pergi sampai ke jagung-jagung. Jagung ni kalau orang tu tak ada wang, ya kita jujur saja, kita ambil herba malek saja. Herba malek saja. Herba malek tu dia sudah untuk kencing manis, untuk kolesterol, untuk jantung, untuk vitamin C, untuk turun berat badan, untuk asam urat, untuk gout, untuk pencernaan, untuk buah pinggang, untuk perokok, ya, untuk orang yang pendarahan, vitamin K, dan untuk penyakit kardiovaskular. Ambil herba malak saja. Malak saja. Kadang-kadang kita jumpa orang tua kan, dia sakit lutut. Kita suruh dia buka saja kapsul malak sini, masuk ke dalam kopi radik secawan, minum, sembuh. Sakit lututnya sembuh. Sebab apa? Sebab kita dah masukkan herba malak sini. Ya, jadi oleh sebab itu spektrum pengobatan malak ni besar sekali kalau orang tahu. Sebab apa? Dia ada penawar hilang kepanasan dalam tubuh badan, dia hilang asid dalam tubuh badan, dia hilangkan keracunan dalam tubuh badan. Tolak asid, tolak penyakit. Buang asid, buang penyakit. Kerana tubuh badan kita jadi penyakit sebab banyak asid. Apa cara nak keluarkan? Itulah malak. Jadi malak ni penting ya, sangat-sangat penting. Mazhab yang keberapa? Mazhab yang mengatakan diuretiklah cara pengobatan yang benar untuk merawat tubuh badan. Kita tidak boleh menolak. Perbezaan pandangan bukan bererti ada yang salah. Ya, perbezaan pandangan itu untuk mencari yang lebih baik. Jadi kalau dia sudah guna kaedah cara herba lain, tak boleh. Dia dah cuba herba pahit. Herba pahit, herba astringent, sepet. Dia dah cuba berbagai herba, tak boleh juga. Maka dia kena berubah fahamannya itu. Daripada depuratif, detoksifikasi, daripada colon cleansing, daripada kefahaman dia tentang blood circulation, dia kena ubah. Pergi kepada herba bersifat diuretik. Herba yin. Bersifat diuretik. Maka kita namakan herba malak sini herba penawar. Baik, sekarang Pak Haji nak fokus kepada herba malak sini. Okey, herba malak sini Pak Haji buat daripada yang pertama akar lalang. Akar lalang itu kan sama sifat seperti mana daun jagung. Ada buku, ada ruas, tapi dia tak ada lah buah jagung, buah lalang tak ada lah, ada bunga lalang. Bunga lalang. Ya. Jadi ku tanam padi yang tumbuhnya lalang. Oh, tak betul tu. Tak betul. Sebab kita akan menuai apa yang kita tanam. Tanam padi, naik padilah. Kita malas, naik lalang lah. Itu sebab malas kita. Cuma apa yang nak sebutkan sini, bahawa lalang itu kita nampak ya sebagai gulma atau rumpai. Rumpai ni
Definisi rumpai ialah yang tak digunakan. Tidak ada yang gulma. Tidak ada hama, tak ada gulma. Gulma ni tidak berguna kepada orang lain, berguna pada orang lain. Allah Ta'ala ni dia tak ciptakan sia-sia. Kalaulah kita sebut, ya Allah, kenapalah engkau ciptakan pokok lalang atau pokok ilalang atau pokok Imprata cylindrica, nama saintifiknya, kenapalah kau ciptakan ini? Menyusahkan petani saja. Masya Allah, istighfar cepat-cepat. Kerana kamu tak tahu tak, pada akar lalang itulah syarikat HPA berdiri dan menjual produknya. Daripada akar lalang itulah terdirinya masjid. Daripada akar lalang itulah terbantunya orang fakir miskin. Istighfar. Kerana lalang itu kamu hina dia. Menghina lalang sama menghina yang menciptakan lalang. Kena halus begitu. Hati tu kena halus, baru dia makrifah nanti. Baik. Akar lalang ini dia ada gula. Kalau kita ambil akar dia tu, kita biar dia, kita gali-gali, kita potong akar dia tu, kita ambil air dia. Air dia tu dia ada gula. Dia ada gula sama seperti orang ambil air kelapa, tuak. Nira kelapa, nira nipah. Ya, orang ambil nira aren. Samalah. Ambil daripada akar. Tapi ini ambil daripada akar lalang. Cuma akar lalang tu sikit. Gula itu untuk ubat penyakit kencing manis, beta-sitosterol dan stigmasterol. Ya, beta-sitosterol dan stigmasterol. Itulah ubat untuk penyakit kencing manis. Jadi Malex ini ubat untuk penyakit kencing manis. Sama juga dengan akar jagung, sama dengan rambut jagung. Ya, dia juga untuk penyakit kencing manis, sama juga dengan herba Malex ini. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, akar dia ni, dia menyejukkan, dia jadi filter untuk tidur mudah bagi orang yang susah tidur. Orang susah tidur sebab apa? Sebab panas. Ada orang sebut, Pak Haji, saya minum kopi radik tak boleh tidur malam. Sebab apa? Panas. Dia tak pernah cuba herba selama ni. Cuba yang lain-lain saja. Jadi panas, kena minum sikit, jangan ambil banyak sebab kita tak biasa. Itu dia. Tapi macam mana kalau saya nak bagi tidur? Ni Malex. Malex ni, Pak Haji dah sebut dah, kalau orang tu serius, tak mau tidur malam, serius, tak boleh ambil kapsul makan tu. Buka kapsulnya itu. Tuang air, seduh, buat macam teh tu. Air panas, biar dia mendak, baru minum. Apa pun. Plantisol pun sama. Apa juga herba tu. Bila kita tuang kepada air tu, tuang air panas ataupun kita didih. Ambil 3 kapsulnya, kita didih. Kita minum, sejuk, badan kita sejuk. Kita perlukan yang sejuk. Itu dia. Akar lalang. Ya, untuk demam panas, selalunya guna akar lalang. Pecah batu karang, akar lalang juga. Akan dia sama saja. Perbahasannya sama. Akar lalang itu sama dengan akar jagung. Sama saja dia punya perbahasan. Demam kuning, dia guna akar lalang. Batu di dalam ginjal, dalam hempedu, guna akar lalang. Jadi oleh sebab itu, maka akar lalang itu satu daripada herba yang Pak digunakan. Kemudian ditambah lagi dengan akar buluh, akar bambu. Wah, akar bambu ni kajiannya pada jantung. Akar lalang pun dah ada kajian pada jantung, sama seperti akar daripada akar jagung untuk jantung. Akar bambu ni Masya Allah. Kalau kita nak pergi ambil, kalau tak betul-betul, kita tak mahu ambil sebab susah. Susah apa? Sebab keras dia itu. Kena ambil guna backhoe. Apa ini saya panggil apa? Backhoe, guna backhoe. Keluar itu atau kena potong pula dengan tanah dia, kena balik bersihkan, betul-betul bersihkan. Dia kerja rumit. Tapi boleh buat tak? Boleh buat. Sudah 20 tahun lebih kerja sama aja. Menggali akar bambu. Jadi di Malaysia ni hampir-hampir tidak ada industri pengobatan yang menggunakan akar bambu. Bahasanya Pak Haji sajalah. Kalau mereka gunakan rancang besi, rancang tembaga juga mempunyai fungsi yang sama.
ubi jagar, mempunyai fungsi yang sama. Betul. Itu dia. Tetapi yang menggunakan akar bambu ni tidak ramai sebab susah, keras. Nak potong dia, potong dengan tu. Jadi oleh sebab itu maka percampuran yang kedua iaitu akar bambu. Yang ketiga, Pak Haji campur pokok, dia panggil pokok Tetasira indica. Tetasira indica ni apa dia? Tetasira itu adalah pokok mempelas. Mempelas itu ke dalam hutan tu, kita nak minum air, kita potong di atas, boleh minum airnya. Itu pokok mempelas. Pokok mempelas itu memang pokok untuk cuci ginjal. Mempelas ada banyak jenis, dan ada banyak lagi herba lain yang disenjikan dalam itu. Jadi sebab itu dia ni, kalau orang tu tak khusus, tak buat betul-betul, dia tak boleh buat herba ni, tak boleh. Dia kena cinta herba, dia menghargai herba, dia kena buat itu penuh dengan amanah. Kalau dia buangkan yang mana yang susah-susah tu kan boleh, bukan ada siapa tahu dalam kapsul ni bagian, tapi tak boleh. Sebab kalau kita sendiri tak sudi untuk nak makannya, nak minumnya, kita tak boleh jual pada orang. Pak Haji, kalau Pak Haji punya pegangan, apa yang kita nak jual kat orang tu, kita sendiri kena ambil dulu. Kalau kita tak ambil dulu, kita tak boleh jual pada orang. Kalau kita tak berani makan, kita jangan jual pada orang. Itu ada di antaranya. Jadi herba Malex ni herba yang Pak Haji daftarkan pada tahun 1997. Herba awal ni. Ini resep daripada bapa saudara Pak Haji. Beliau yang ajar cara membuatnya. Ya, Masya-Allah. Baik. Pak Haji kira itu saja yang Pak Haji nak sebutkan hari ini daripada jagung Zime, ya. Dan dia daripada jenis-jenis sama juga seperti padi dan sebagainya. Jadi itu saja yang boleh Pak Haji sampaikan. InsyaAllah selamat berpuasa sikit lagi. Esok lusa dah nak raya dah. Jangan lupa hantar kuih raya kat Pak Haji. Duit tak perlu hantar, beli saja herba. Kuih raya tu yang paling penting. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.